Seperti selembar benang yang dikait, dijalin dan juga ditenun menjadi hamparan kain yang cantik penghasilannya. Maka begitulah keluarga Malaysia dan begitulah yang diterjemahkan dan juga dimanifestasikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam rangka merencana dan juga menjelaskan berkenaan keluarga Malaysia. Juga seperti pepohonan pokok yang juga bergantung kepada akarnya dipasakkan pada tanah, supaya itulah keluarga Malaysia perlu sama-sama kita berikan penjelasan dan juga kita berikan pemahaman berkenaan tentang suatu falsafah, aspirasi dan juga pengamalannya. Hari ini kita akan bawakan bersama dengan anda jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kita akan bersiaran langsung dari Kuantan, Pahang. Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk grandstand khas jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Apa khabar keluarga Malaysia? Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih juga meluangkan masa hujung minggu anda bersama kami. Dan buat anda yang berada di Pahang atau berada di kawasan sekitarnya, ayuh datang beramai-ramai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kerana hari ini majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama dengan pimpinan-pimpinan tertinggi negeri dalam merealisasikan dan menyemarakkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kita akan kembali selepas ini untuk kita menceritakan dengan lebih lanjut berkenaan tentang keluarga Malaysia dan jelajah aspirasinya. Sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu perkongsian yang kita sediakan untuk anda. Aspirasi keluarga Malaysia ni dia melibatkan banyak aspek, daripada ekonomi, daripada perpaduan negara, daripada keselamatan negara. So, maka ni sebagai negara majmuk ni, kita negara berbilang bangsa, kita datang, kita dapat rasalah negara ni, kita sebuah negara maju. Memang konsep keluarga Malaysia ni agak penting lah. Dan saya rasa saya pun gembira lah ada 3 hari ini boleh dapat berkunjung ke JKM dan kita ni bolehlah merasai semangat keluarga Malaysia lah. Kita dapat melihat ramai orang datang ke aspirasi keluarga Malaysia di Pahang ini, dan saya harap lebih ramai lagi pengunjung yang akan datang pada sebelah tengah hari atau pada sebelah petang ini. Hari Minggu akan lebih ramai lagi keluarga Malaysia, rakyat Malaysia khususnya, yang datang berkunjung ke aspirasi keluarga Malaysia di Pahang ini. Itu rakaman awal tu. Ya, begitulah sedikit dapatan yang kita kongsikan bersama dengan anda. Sudah mula ramai yang memenuhi perkarangan stadium di Kuantan, Pahang dan juga di lokasi yang setepatnya untuk kita gambarkan bagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia pada hari ini, bermula semalam, hari ini dan juga esok. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan jelajah aspirasi keluarga Malaysia dan apakah makna keluarga Malaysia, saya amat bersati untuk bersama dengan Profesor Madya Dr. Hassan Ahmad, Pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategik ITKAS, Universiti Malaysia Pahang UMP. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Dr. apa khabar? Kau baik. Okey, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Ini amat penting untuk kita faham ya, Prof. Madya Doktor, berkenaan tentang keluarga Malaysia. Banyak kali, berulang kali disebut dan juga diulang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, keluarga Malaysia itu perlu bukan hanya kita faham tetapi perlu diamalkan. Ya. Tetapi pemahaman awal dan juga pemahaman asalnya itu apa yang boleh kita gambarkan berkenaan keluarga Malaysia, Prof? Okey, baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, memang kita kata orang dah tahu maksud keluarga Malaysia atau keluarga, tapi kita perlu memahami dulu dia punya apa konten yang sebenarnya. Yeah. Jadi kalau kita lihat, dia adalah gabungan dua perkataan tu, keluarga Malaysia. Jadi kalau keluarga ni umumnya memang tahu bahawa kalau kita sudah ada keluarga, maksudnya kita ada ibu, kita ada bapa, kita ada anak dan sebagai satu keluarga duduk dalam satu kawasan dan sebagainya. Dan Malaysia pula adalah sebuah negara. Jadi bila kita, negara kita tentulah mempunyai banyak negeri dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau kita gabungkan keluarga Malaysia, maksudnya dia adalah lebih besar daripada konteks keluarga kita sendiri. Dia adalah keluarga besar sebuah negara. Yeah. Jadi di situ kita akan dapat fahami bahawa semua perkara yang kita bicarakan mestilah merangkumi keseluruhan apa yang terdapat dalam keluarga Malaysia itu. Okay. Kita tahu bahawa kita memang ada banyak agama, banyak bangsa, etnik, sub-etnik dan sebagainya. Maka itulah maksud keluarga Malaysia itu, dia merangkumi
mungkin daripada Perlis sampai ke Sabah, Sarakan dan sebagainya. Itu adalah tempatnya dari segi konteks tempat kita nak memperkatakan keluarga Malaysia ini. Ya, Ahmad, mungkin cukup signifikan dalam kita bercakap berkenaan keluarga Malaysia ini kerana ia melibatkan lebih daripada 30 juta rakyat Malaysia. Sudah pasti berbeza fahaman, berbeza ideologi, berbeza kepercayaan, malah berbeza pendirian masing-masing dalam isu-isu yang banyak dibangkitkan. Jadi, apa yang boleh kita letakkan suatu titik persamaan dalam keluarga Malaysia ini di sebalik perbezaan atau perbezaan tersebut? Betul. Memang tak dapat dinafikan. Maknanya bila banyak agama, banyak bangsa, banyak negara, etnik dan sebagainya, tentu ada berbagai pendapat, pandangan dan sebagainya. Namun sebab itulah kalau keluarga Malaysia ni kita dah memang letakkan dia punya mantra dia, iaitu kita ada keterangkuman, kita ada kebersamaan dan juga kita ada satu lagi adalah kita panggil kesyukuran. Jadi tiga ini sebenarnya adalah manifestasi. Memang daripada tujuan asal keluarga Malaysia ini ialah untuk membolehkan kita ada kesepaduan dalam apa saja urusan yang melibatkan negara lah. Sama ada dari sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi benda ni sentiasa penting. Bagi negara sebuah Malaysia ini, dia memang tidak dapat lari daripada masalah tercabaran yang hadapi daripada masa ke semasa. Jadi kalau dari sudut politik kita faham ada pelbagai parti. Kalau dari sudut ekonomi kita ada jurang ekonomi. Kalau sosial ni kita tengok mungkin ada polarisasi dari sudut kaum dan sebagainya. Jadi keluarga Malaysia sekali lagi akan berperanan dengan tiga orang kata konsep ni tadi disatukan membentuk keluarga Malaysia. Jadi bila semua orang boleh orang kata menghayati, kita bukan ayatnya ialah kita bukan nak mencungkil segala orang kata perkara yang kita tak setuju, tapi kita nak menggali persamaan itu. Persamaan itu yang kita nak carikan. Ini adalah asas dia untuk keluarga Malaysia. Okey, Pemadam Doktor, kita berbalik kepada konsep perpaduannya. Apabila kalau kita bercakap keluarga Malaysia ni tak boleh lari daripada perpaduan. Kita sudah sekian lama mengamalkan konsep integrasi yang mana mungkin mengekalkan identiti tetapi masih lagi kita bertolak ansur, bertoleransi dalam kita hidup sebagai sebuah masyarakat. Berbanding ada negara yang mengamalkan asimilasi dengan hanya satu identiti. Jadi apakah kepercayaan ataupun pemahaman tentang keluarga Malaysia ini sebenarnya apakah ia merupakan satu asimilasi ataupun satu integrasi, Doktor? Dia di Malaysia ni saya fikir dia memang tak dapat kita nak guna satu istilah saja. Mungkin asimilasi boleh kita katakan di peringkat-peringkat awal. Maksudnya kewujudan Malaysia, persekutuan Malaysia peringkat awal di mana penghijrah-penghijrah daripada luar telah pun berasimilasi dalam masyarakat. Namun demikian apabila kumpulan ini dah tidak ada lagi, bukan tidak ada, maksud dia dah ada dalam masyarakat kita, tetapi datang kumpulan baru yang dikatakan daripada untuk datang sebagai pekerja dan sebagainya. Jadi mereka telah membentuk kelompok-kelompok yang tersendiri. Jadi bila dah berada dalam kelompok sendiri, memang sukar asimilasi itu berlaku. Asimilasi senang kita tengok contoh kalau di Kelantan, contohnya orang Cina boleh cakap gapo demo apa semua. Kalau di Terengganu dia boleh cakap maknanya Terengganu. Dipaham pun begitu. Namun mereka-mereka yang duduk terpisah daripada kumpulan-kumpulan etnik ini, akhirnya dia akan membentuk satu kumpulan sendiri. Kumpulan yang besar dan juga bersekolah di tempat sendiri. Jadi di situlah peranan kerajaan untuk mengintegrasikan. Maknanya kekal dengan budaya masing-masing, tak berubah, mungkin berubah sikit-sikit saja budaya Malaysia, tetapi pada masa yang sama dia mesti menerima kewujudan kebudayaan lain, memahami, menghayati dan juga bertoleransi tentang semua keadaan-keadaan dalam menghadapi kita punya cabaran-cabaran lah, dalam masyarakat, dalam ekonomi dan sebagainya. Mesti ada satu usaha yang jelas dan mesti ada satu hala tuju. Ke mana sebenarnya negara kita nak bawa. Jadi keluarga Malaysia sekali lagi akan berperanan untuk menyatu padukan semula integrasi tersebut. Persoalan berkenaan keluarga Malaysia ini tidak hanya dijadikan sebagai satu kelebihan politik ataupun slogan politik, tetapi lebih kepada bagaimana ia dibudayakan, diterjemahkan dalam kalangan masyarakat. Kita sedia maklum, sebelum ini kita ada beberapa mungkin slogan yang digunakan, One Malaysia ataupun Satu Malaysia. Wawasan 2020 juga pernah digunakan untuk memacu pembangunan negara dan banyak lagi yang digunakan sebelum ini. Jadi apa mungkin perbezaan keluarga Malaysia ini dengan beberapa slogan-slogan lain yang digunakan sebelum ini? Betul, memang ini saya fikir satu kesinambungan sebenarnya. Kesinambungan daripada usaha-usaha kerajaan daripada dahulu lagi untuk memastikan integrasi
kaum lah basically untuk dicapai. Jadi kalau kita mula dengan wawasan 2020 atau One Malaysia, kemudian sampai sekarang ni keluarga Malaysia. Saya fikir keluarga Malaysia ni ada macam satu lagi satu lagi kata kunci atau wawasan atau mantra yang betul-betul dapat mendekatkan kita. Sebab bila sebut keluarga ni, dia ada rasa kekitaan. Dia bukannya kalau satu Malaysia dia nampak negara. Tapi kalau keluargaan ni kita lebih kita rasa kita ingin mendambakan sesuatu yang kelihatan seperti keluarga. Sebab itu kita banyak di Malaysia ni banyak kes-kes di mana kita dapat contoh-contoh keluarga Malaysia. Pernah dengar sebenarnya contohnya kita ada sebut Uncle Kentang lah, kita ada kita kata Viva yang datang Viva. Itu. Jadi orang-orang ini sebenarnya contoh ni. Contoh keluarga Malaysia di mana walaupun Abang Viva yang datang daripada Melaka untuk membantu orang-orang di Selangor dan sebagainya. Jadi perasaan tu datang daripada mana? Datang daripada keluarga Malaysia sebenarnya. Perasaan dia bahawa dia kata walaupun negeri lain, tapi saya ada sedikit kemudahan, saya perlu membantu mereka. Jadi dari ekonomi gitu juga. Kalau tengok kalau Uncle Kentang tu apa dia buat, contohnya orang boleh naik van RM1, maknanya untuk van jenazah contohnya. Jadi ini saya fikir memang satu contoh lah. Bukan dia sajalah, ramai lagi di belakang sana yang kita tak sempat untuk mention semua sekali. Tapi ini contoh. Contoh macam mana amalan ataupun aspirasi yang boleh dilahirkan bila kita sebut keluarga Malaysia. Keluarga macam saya berkeluarga, mana kita mesti rapat, mesti ada tolong-menolong, bantu yang susah, bantu yang senang dan sebagainya. Jadi itu dia. Saya fikir itu yang paling penting. Okey, mungkin ini agak remote tetapi ini sudah pun bulan bernadi dan sudah lama diamalkan oleh masyarakat Malaysia untuk kita melihat bagaimana kita menganggap sebahagian daripada kita sebagai keluarga. Prof. Madya Doktor, kita akan teruskan perbincangan kita selepas ini, tetapi kita nak berjeda seketika untuk kita berlintas langsung di Kuantan Pahang bersama dengan sahabat penyampai kita Atira untuk kita membawakan apakah gambaran awal berkenaan tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kuantan Pahang. Silakan Atira. Ismail, saya kini berada di perkarangan Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah Sasid Kuantan, di mana dengan meriahnya telah pun berlangsungnya program jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM Negeri Pahang. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut mengenai program dan aktiviti yang dijalankan di sini, termasuk satu lagi lokasi JAKM iaitu di perkarangan Stadium Darul Makmur Kuantan, kita bersama secara langsung Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Program Strategi Sepadu Jabatan Perdana Menteri Encik Alfizan Omar untuk membicarakan lebih lanjut mengenai perincian JAKM di Negeri Pahang. Jadi apa khabar Encik Alfizan? Alhamdulillah, terima kasih ya Atira. Okey, Encik Alfizan, hari ini memasuki hari kedua penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Pahang. Jadi bagaimana setakat ini sambutannya di pusat konvensyen ini sendiri dan juga di Stadium Darul Makmur itu? Bagaimana sambutannya? Okey. Seperti yang kita sedia maklum bahawa hari ini adalah hari yang kedua dan hari pertama semalam telah menyaksikan begitu ramai orang awam yang telah hadir ke program jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Pahang ini. Sehingga setakat pagi tadi kita telah mendapati seramai 20,000 lebih orang telah pun hadir dan kita memang amat berpuas hati dan kita menjangkakan dalam hari ini akan lebih ramai yang akan hadir kerana sebentar lagi kita akan ada majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga disertai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Pahang. Di sini juga pengunjung memang daripada awal lagi dah ramai. Jadi mungkin Encik Alfizan boleh kongsikan apa program-program ataupun aktiviti yang dijalankan di sini, termasuk juga di perkarangan Stadium Darul Makmur itu sendiri. Okey. Seperti yang kita sedia maklum juga bahawa Kementerian Pertahanan adalah merupakan kementerian peneraju untuk edisi pada kali ini dan oleh yang demikian banyak segmen-segmen yang berkaitan dengan sektor pertahanan negara telah dibawakan sebagai sebahagian daripada atur cara untuk JAKM Negeri Pahang ini. Antaranya kita ada pameran logistik dan juga pameran senjata ringan yang dibawakan oleh pihak ATM dan itu kita letakkan di kawasan perkarangan Stadium Darul Makmur. Begitu juga kita ada persembahan daripada pihak ATM sendiri, iaitu seperti persembahan bagpipe dan tombol, drumline dan juga kawat senyap. Ini memang acara-acara yang sangat menarik dan memang akan dapat menarik ramai orang untuk hadir ke jelajah ini. Di samping itu kita juga seperti yang kita sedia maklum
bahawa jelajah ini diadakan di Negeri Pahang. Jadi Kerajaan Negeri Pahang berharap merupakan tuan rumah kepada JKM ini, dan banyak juga elemen-elemen yang berkaitan dengan Negeri Pahang telah dijadikan sebagai sebahagian daripada acara, iaitu seperti pameran dan jualan tenunan Pahang. Kita ada juga dari segi program masakan seperti Moh Selera Pahang, dan jangan lupa malam ini kita ada satu konsert Citra Irama Pahang di mana ada penyanyi dan artis terkenal seperti Amy Search dan Faizal Tahir akan hadir pada malam ini untuk memeriahkan lagi majlis, dan juga semua pihak dapat hadirlah ke jelajah ini. Soalan terakhir, mungkin Encik Alfizan boleh mengajak sendiri ramai-ramai pengunjung, terutamanya penduduk di sekitar Negeri Pahang yang berdekatan terutama di Kuantan ini untuk hadir memeriahkan yang jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini hanya berbaki esok sahaja lagi. Mungkin Encik Alfizan boleh mengajak mereka. Okey, saya bagi pihak penganjur program ini, saya sangat mengalu-alukan dan saya berharap semua pihak daripada rakyat Negeri Pahang, sama ada yang di Bera, di Jerantut, di Kuala Highland, datanglah beramai-ramai, terutamanya daripada pihak orang ramai yang berada di Bandar Kuantan ini sendiri. Jangan lepaskan peluang ini, kita ada masa lagi hari dan juga esok. Datanglah beramai-ramai ke program ini. Okey, Encik Fizan, terakhir ya, dua lokasi merupakan lokasi terbesar di Negeri Pahang yang dipilih, Stadium Darul Ma'mun dan juga di Pusat Konvensyen ini. Jadi mengapa pembaharuan itu dibawa ke sini? Okey, kita sebenarnya memang membawa banyak segmen semasa program JKM ini. Ada segmen yang sesuai untuk berada dalam kawasan indoor seperti pameran usahawan, pameran booth kementerian. Tetapi ada juga seperti yang kita sedia maklum, pihak ATM membawakan aset-aset mereka yang itu merupakan senjata ringan dan juga logistik tentera yang memerlukan komponen tersebut diadakan di kawasan outdoor lah. Sebab tu kita pilih dua tempat untuk kita bawakan JKM Negeri Pahang ini. Terima kasih Encik Alfizan atas perkongsian. Jadi saya kira itu saja dari saya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah. Kembali ke Ismail di studio. Baik, terima kasih Atira untuk perkongsian awal yang digambarkan bersama dengan kita untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kuantan Pahang. Kalau anda berkesempatan untuk hadir ke sana, pastikan ada dua lokasi yang berbeza untuk kita mendapatkan perkongsian dan juga pengalaman yang lebih menarik di jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kuantan Pahang. Okey, seterusnya kita masih lagi bersama dengan Puan Maidah Dr. Hassan Ahmad yang juga merupakan pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategi IDKAS Universiti Malaysia Pahang. Tapi sebelum itu, kita nak saksikan pandangan masyarakat awam berkenaan tentang keluarga Malaysia dan apakah pengharapan mereka berkenaan keluarga Malaysia serta jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Ayuh sama-sama kita saksikan. Kat sini ada pameran aset-aset tentera, so terdapat banyak sangat ni, so itu penarik, dan persembahan kebudayaan dan daripada tentera-tentera yang pagi tadi saya lihat pencaragam diorang dan persembahan senjata daripada tentera sangat-sangat menarik. Sangat meriah. Banyak bus-bus yang ada yang ditawarkan sangat menarik lah. So kita boleh lawat mana-mana bus. Memang sangat selesa, senang dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan lah. So ruang-ruang pun sangat luas lah untuk kita sediakan. Sebab satu tempat kita boleh dapatkan macam-macam maklumat dekat sini. Kita boleh pergi immigration, kita boleh pergi ke Kementerian Perumahan dan Tempatan dan sebagainya. Semua ada di sini. Jualan-jualan bus pun dia ada di sini juga. Ya, begitulah antara respon dan juga pandangan masyarakat awam yang sempat hadir semalam ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang berlangsung selama 3 hari 28, 29 dan 30 Oktober 2022. Dan diterajui oleh Kementerian Pertahanan bersama dengan kementerian-kementerian lain dan juga agensi-agensi yang terlibat dalam menjayakan pameran di Reruai bagi jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kita masih bersama dengan Puan Maidah Dr. Hassan. Doktor, tadi kalau ada disebutkan berkenaan tentang nama-nama dan juga kata sapaan yang biasa kita gunakan. Amat unik ya, kerana ada yang menulis dalam penulisannya berkenaan Malaysia ini unik kerana kalau amalan di negara Eropah memanggil seseorang dengan panggilan uncle, auntie ataupun adik, abang itu adalah bukan kebiasaan dan tidak pernah diamalkan. Tetapi uniknya di Malaysia, walaupun kita tidak pernah mengenali individu ataupun insan itu, kita boleh saja memanggil kata sapaan seperti uncle, auntie, abang, kakak dan sebagainya. Menggambarkan dengan pengamalan, pemahaman dan juga pengamalan
secara verbal dan lisan itu pun sudah cukup menggambarkan kita ini ibarat sebuah keluarga. Mungkin ada komen Dr. berkenaan ini. Ya, saya lihat memang ini sesuatu yang boleh dikatakan istimewa lah pada rakyat Malaysia. Sebab kalau kita tengok dalam masyarakat awam, kita memang mengamalkan gelaran-gelaran itu secara sapaan-sapaan yang memang begitu spontan saja. Macam di kedai kita makan, kakak, adik dan sebagainya, uncle. Walaupun juga benda ni kita sebutkan kepada bangsa-bangsa ataupun etnik-etnik yang lain. Bukanlah kata antara Melayu saja. Bahkan Melayu dengan Cina ataupun India kita masih menggunakan. Saya rasa ini antara satu titik tolak yang penting yang kita boleh jadikan satu orang kata bahan untuk kita mendekatkan. Maknanya kita terus menggunakan. Jangan kita kalau kita nak follow orang putih dia lain pula, dia hanya you dan sebagainya. Tapi maknanya kita di Malaysia ni dah ada banyak perbendaraan kata itu kita boleh gunakan. Adik, kakak dan sebagainya, pakcik, pakcik, kita berbahasa sama ada dalam konteks kejiranan ataupun even di pejabat dan sebagainya, masih orang menggunakan kak dan sebagainya. Jadi memang saya rasa peranan bahasa tetap menjadi salah satu daripada intipati penting dalam kekeluargaan atau keluarga Malaysia lah. Maknanya bila benda ini kita amalkan, kita akan rasa maknanya kita berborak, berbincang dan sebagainya dengan rasa yang begitu selesa sekali lah. Itu saya rasa memang. Itu apa yang berlaku secara contemporary ataupun apa yang berlaku pada ketika ini. Tetapi tidak boleh tidak kita mesti juga bercerita tentang paksinya pada sejarah, ya Doktor. Apabila negara ini juga dibentuk bersandarkan kepada sejarah dan juga bersandarkan kepada kontrak sosial. Perjanjian-perjanjian lisan ataupun perjanjian-perjanjian bertulis itu yang membina sebuah negara ini. Jadi penerimaan bagaimana kerjasama yang ditunjukkan antara 3 kaum utama dan juga ratusan etnik yang lain. Bagaimana Prof berpandangan ini suatu masanya untuk generasi pada masa kini tidak boleh melupakan sejarah dan belajar balik berkenaan sejarah pembinaan negara bangsa supaya keluarga Malaysia itu akan lebih dapat difahami dengan lebih molek. Baik. Saya ingat benda ini memang isu sejarah ni satu perkara yang penting dan alhamdulillah lah maknanya kerajaan telah pun kenalkan sejarah dan mewajibkan pelajar lulus sejarah. Kita tengok sejarah yang bermulanya, kita kata usaha-usaha untuk mengekalkan keperpaduan dan sebagainya bermula, ya kalau kita dapat ingatlah, maksudnya saya pun daripada lahir dari tahun 60-an, maksudnya kalau selepas tahun 1970 itu, ya setelah berlakunya peristiwa yang kita kata 13 Mei dan sebagainya, sebenarnya bermula daripada situlah. Maknanya acuan untuk hala tuju negara mula dibentuk. Jadi kita semua generasi baru kena faham daripada situ sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya daripada 1970 ke atas itu dasar ekonomi baru, dasar perpaduan, dasar kebudayaan dan sebagainya, dia bermula daripada situ banyaknya. Jadi kalau kita tak faham sejarah, kita tak dapat menghayati kenapa bentuk negara Malaysia ni seperti ini. Kenapa adanya kita kesultanan, kita ada yang di-Pertuan Agong, ada Perdana Menteri, ada kuasa eksekutif dan sebagainya. Jadi kalau kita faham keseluruhan perjalanan journey Malaysia ni, maknanya kita akan dapat menghayati sebenarnya apa bentuk acuan negara kita. Kalau pelajar hanya tahu, orang kata pada masa sekarang, saya zaman moden, even sekarang orang kata pasca modernisme, lagilah berat maknanya, dia tak tahu. Kalau dulu orang bercakap tentang lelaki perempuan, dia cakap sekarang ni lelaki perempuan dan lain-lain. Maknanya itu pemikiran baru. Padahal kita kena tahu sejarah daripada mula lagi. Jadi sejarah, kalau orang tak ingat daripada zaman Melaka pun tak apa. Tapi maksud selepas daripada Merdeka 1957, 65 tahun lebih dah sekarang ini, maknanya inilah masa untuk kita betul-betul menghayati macam mana sejarah Malaysia itu dibentuk dan bagaimana perpaduan itu menjadi satu cabaran penting sampai hari ini. Kita cuba, tapi dia benda ni in the making, sentiasa in the making. Tak dapat kita nak sampai kepada satu titik noktah lagi. Dia sedang berjalan dan proses perpaduan ini bukan saja isu pada Malaysia. Sebenarnya negara lain pun ada masalah. Jadi tak apalah, kita terus berjalan. Dengan wujud keluarga Malaysia ni, dia membantulah sedikit sebanyak, dia punya pengisian itu akan berjalan seterusnya untuk menuju Malaysia yang majulah pada masa depan. Tidak ada masalah. Tak kala kita bercakap tentang keluarga, kita juga sebenarnya pengamalan sebelum ini adalah kita mengamalkan tentang keadilan, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin ramai yang berpandangan apabila kita berada dalam masyarakat, kita perlu ada konsep kesamarataan. Setiap kelompok masyarakat individu perlu dibahagikan sama rata, tetapi mungkin anda tidak bersetuju, mengatakan ia bergantung kepada keperluan yang majoriti perlu didahulukan ataupun perlu dilebihkan dan minoriti tidak pernah dipinggirkan. Jadi pemahaman-pemahaman berkenaan keadilan dan kesamarataan ini, bagaimana ia membentuk satu konsep dan juga pemahaman asas dalam aspek perpaduan, Doktor? Okey. Saya bila soalan ini ditanya oleh Ismail,
saya pernah lihat satu gambar karikatur lah, karikatur ya. Maknanya orang nak melihat pertandingan bola sepak di sebalik dinding. Maksudnya orang yang tinggi dia boleh nampak lah terus. Tapi orang yang rendah dia tak nampak lah. Kalau kita nak ikut nak sama rata, maknanya semua duduk pijak atas tanah, maksudnya orang yang rendah tak dapat tengok lah. Tapi di sinilah Malaysia, maknanya keadilan lah, kata bercakap keadilan, keundangan dan sebagainya, nak meletakkan satu pada tempatnya. Saya fikir kesamarataan itu bukanlah sesuatu yang kita nak kejar, tetapi kesaksamaan dan keadilan itu adalah intipati ataupun pokok perbincangan yang paling penting. Maknanya kalau orang itu susah kita bantu. Tak kira dia daripada golongan mana, ya. Even orang kata B40 ke M40 pun, tapi mengikut tanggungan dia dan sebagainya. Jadi orang ni mesti dibantu. Maknanya kalau orang yang rendah tadi, dia mesti kita letakkan bangku untuk dia boleh sama-sama melihat. Bukannya maknanya kita biarkan di bawah. Okey, semua sama rata. Ya. Jadi kalau kita boleh perhatikan kat sini, kita jangan pergi kepada kesamarataan semua orang ni equal semua, bahkan kita nak kita ada keadilan, kesaksamaan dari sudut apa yang dia perlukan. Ya, kalau saya susah sebagainya, ya, mungkin saya orang yang senang, tapi mungkin saya ditimpa kesusahan dan sebagainya, jangan kita kata oleh kerana dia senang tak apa, walaupun rumah dia terbakar kita tak payah bantu. Bukan macam itu. Artinya bila waktu dia susah, kita mestilah membantu mereka. Sebab kita tahu orang bisnes pun sama juga. Bisnes kadang-kadang dia tumbang bisnes tu. Kita kena, kerajaan pun kenalah orang kata beri bantuan, sebab dia juga membantu ekonomi negara. Jadi bila dia keadaan dia susah, maknanya dia boleh dibantu. Dan orang yang di bawah apatah lagi, maknanya yang tidak ada modal dan sebagainya, terus kita boleh membantu supaya di situ ada kek ekonomi tu kata kita bagi elok-eloklah supaya semua orang dapat merasalah dalam sebuah negara yang adil dan saksama. Ya. Tidak terlepas juga kalau kita bercakap keluarga Malaysia ini bukan hanya berkenaan tentang penyatuan kaum, penyatuan etnik, tetapi juga penyatuan wilayah. Kerana pembentukan Malaysia juga adalah hasil daripada bagaimana kita melihat penyatuan wilayah antara Sabah dan juga Sarawak. Jadi ya, kita melihat keadilan itu masih lagi ditempatkan pada konsep yang sebetulnya antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Jadi bagaimana kita melihat isu-isu ini perlu diperhalusi dan juga diletakkan melalui satu aspirasi politik melebihi menjangkaui aspirasi politik supaya keadilan itu boleh diletakkan dalam aspek penyatuan wilayah. Ya. Dia rentas wilayah. Maknanya kita memang di Malaysia ni memang kita ada sedikit cabaran lah, maksudnya Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Okey, tetapi sebenarnya banyak usaha telah pun dibuat. Walaupun kita ada perjanjian dan sebagainya berkenaan kedudukan Sabah dan Sarawak, ya, dan kita ada beberapa peruntukan khusus untuk Sabah dan Sarawak, tetapi sebenarnya itu bukan penghalang untuk kita menjadikan Malaysia ni suatu negara yang ada 14 negeri ini yang kita kata ni sebagai satu orang kata bibit-bibit yang boleh kita jadikan dia berpecah. Sepatutnya maknanya perkara yang berkaitan dengan kesatuan wilayah ni tidak boleh kita jadikan dia suatu isu yang besar yang boleh memecah belahkan. Sebab asasnya kita mesti nak kembali kepada kesatuan. Kesatuan. Maknanya walaupun kita ada wilayah persekutuan, kita ada Sabah dan Sarawak, ya, tetapi dia sebenarnya tetaplah berada dalam satu kelompok negara Malaysia yang telah kita memang diabadikan di dalam perlembagaan kita. Jadi perlembagaan dah menyebut macam itu, maknanya mereka-mereka yang datang kemudian ini tidak perlu memainkan isu-isu atau peranan tertentu untuk cuba membahagi-bahagikan, ya. In fact dulu pun dah memang kita kalau ikut waktu ni berbeza Sabah dan Sarawak, tapi kerajaan sanggup menyamakan waktu dan Sabah dan Sarawak ni. Walaupun kalau kita pergi ke Sabah dan Sarawak tu lain sikit rasa hari dia, tapi maksudnya waktu tu disamakan sebab apa? Untuk tujuan sebenarnya penyatuan itu. Kita tak maulah pukul 8 pagi di Semenanjung, 8.30 waktu Sabah dan Sarawak. Dia tak sebut macam itulah. Sekarang dulu sebut. Saya ingat masa saya kecil dulu sebut lagi macam tu. Tapi bila dah itu maknanya kita rasa satu. Jam kita satu je. Pukul 8 di sini adalah pukul 8 di Sabah dan Sarawak. Bukan lagi 8.30. Itu pun salah satulah. Banyak lagi usaha sebenarnya yang telah dilakukan dulu. Kita ada feri muhibah di antara Malaysia dan Borneo, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Itu semua sejarah yang perlu kita ingat. Usaha-usaha itu dibuat. Sebab itu berlakunya integrasi rakyat di Sabah dan juga Sarawak datang ke Semenanjung, yang di Semenanjung ke Sabah dan juga Sarawak dari segi pertukaran kerja dan sebagainya. Guru dan sebagainya. Supaya ia dapat memunikan dan lebih memasyarakatkan penyatuan wilayah dan juga rentas wilayah tersebut. Doktor, seperkara lagi juga kalau kita bercakap berkenaan tentang membina sebuah negara
ini, membina perpaduan ini, ramai pandangan-pandangan pakar mungkin di peringkat antarabangsa melihat konsep perpaduan itu haruslah dijana melalui ekonomi. Sebab itu kita ada dasar ekonomi baru, model baru ekonomi untuk kita melihat kepentingan ekonomi itu yang akan menggerakkan jalinan perpaduan antara kaum. Kerana kesenjangan ekonomi akan menyebabkan mungkin ada masalah akan berlaku antara kaum. Jadi pada ketika ini bagaimana ekonomi itu boleh dijadikan satu faktor untuk menjana perpaduan, menjana semangat integrasi dalam kalangan masyarakat. Ya, betul. Saya fikir memang faktor ekonomi adalah faktor yang sangat penting. Sebab ya kalau kita lihat negara yang ekonominya tidak stabil, rakyatnya tentu saja tidak dapat menumpukan perhatian kepada usaha yang lebih besar, penyatuan dan sebagainya. Jadi kalau di Malaysia ni kita tengok, ya, macam disebutkan tadi oleh Ismail, maknanya dasar ekonomi baru atau model ekonomi baru dan sebagainya. Ini sebenarnya usaha berterusan yang ingin memastikan bahawa setiap rakyat dalam negara ini mendapat kekayaan ekonomi itu atau dia dapat mencapai kekayaan ekonomi itu dalam konteks dia sendiri. Maknanya kalau orang kampung dengan cara orang kampung. Ya, dia boleh maknanya mengerjakan sawah, dia mengerjakan ladang dan sebagainya dan dia mendapat hasil untuk memajukan ekonomi dia. Mereka-mereka yang mempunyai bisnes yang besar juga berperanan untuk maknanya memajukan dalam bidang itu di samping maknanya mengeluarkan cukai dan membantu pula rakyat-rakyat yang lain yang memerlukan bantuan untuk dia juga bangun kembali. Macam kalau contoh dalam masa COVID dulu kan. 2 tahun bisnes tak ada. Jadi ialah sama ada orang yang bisnes kecil ke bisnes besar semuanya akan terjejas. Tetapi kalau maknanya di samping kerajaan memberi bantuan tetapi juga sebenarnya rakyat negara itu sendiri juga perlu memahami bahawa dalam keadaan kita susah ni kita perlu bersatu dan membangunkan ekonomi kita semula. Kalau kita tak mengusahakan itu, semua orang tunggu daripada kerajaan, itu tidak membuahkan hasil yang baiklah. Maknanya kita tak boleh menghadapi cabaran-cabaran ya, COVID lah, kemudian kalau macam kita sekarang ni masalah mata wang contohnya ya. Jadi perkara-perkara ini perlu dihayati oleh semua warga Malaysia ataupun keluarga Malaysia lah. Kalau tak nak sebut warga Malaysia ialah keluarga Malaysia. Lagilah tepat maknanya kita sama-sama membangunkan dan ekonomi ini akan dapat memberikan impak ya kepada perpaduan. Kalau tidak, saya rasa memanglah orang yang susah dia tidak akan rasa puas hati dan orang yang senang mungkin akan menindas orang yang susah dan sebagainya. Jadi ini kita tak nak. Dalam negara kita, ekonomi Malaysia ataupun keluarga Malaysia tidak mahu ada wujudnya benda-benda macam ni. Tambah lagi, kita jangan tambah lagi dengan isu agama lah, isu perpaduan kaum. Ya, kita ada banyak kaum tapi jangan ada isu perkauman. Kita ada agama tapi jangan ada isu keagamaan. Itu kita tak mahu. Itulah dia amat menarik untuk kita bercakap tentang perpaduan ini, bukan hanya antara kaum tetapi juga intra kaum itu sendiri, kerana kalau kita melihat ada juga negara seperti Rwanda yang walaupun satu kaum tetapi masih lagi bergolak dan juga masih lagi berlaku peperangan antara satu sama lain berbanding dengan negara-negara yang mempunyai banyak kaum dan juga ratusan etniknya. Jadi ya, amat molek dan juga amat murni untuk kita melihat usaha-usaha penyatu paduan ini boleh dihasilkan dan juga dijadikan satu proses yang berterusan. InsyaAllah Doktor, kita akan kembali bersama dengan Doktor seketika nanti untuk kita bercakap lebih lanjut apa yang boleh diterjemahkan dari segi pengamalan keluarga Malaysia dalam konteks kontemporari. Kita nak berikan laluan pada ketika ini kerana kita sudah pun menerima isyarat untuk kita membawakan gambaran di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Kuantan Pahang bagi tahun 2022. Ayo sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Maha Pemberi Rahmat, Maha Pengurnia limpah berkat. Segala pujian kami rafakkan setinggi-tingginya ke hadrat-Mu. Dengan limpahan riayah dan inayah-Mu, kami berhimpun pada pagi yang damai ini bersempena majlis perasmian program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Pahang tahun 2022 oleh Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Semoga majlis dan semua yang hadir ini mendapat limpahan kesejahteraan dari sisi-Mu ya Allah. Allahumma yassir lana kulla amrin asir waghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma ya mudawwir al ahwal wa ya muhawwil al ahwal hawil ahwalana ila ahsan al ahwal. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami dengan sinaran petunjuk-Mu yang berpanjangan. Kurniakan kami kekuatan dan keupayaan melakukan anjakan minda dan tindakan agar dapat bergerak dan berjalan seiring dengan aspirasi murni kerajaan membentuk sebuah keluarga Malaysia yang cemerlang, menempa kejayaan dan kegemilangan. Wahai Tuhan yang Maha Berkuasa lagi Maha Perkasa, kami akui kekurangan dan kealpaan kami, kesilapan dan kesalahan kami. Maka ampunilah kami ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Pembelas, penyayang lagi Maha Pengampun. Di tangan-Mu keagungan dan kebesaran. Maka di pohon ihsan dari sisi-Mu ya Allah, kukuhkanlah dalam hati kami ketaatan kepada Allah dan Rasul. Sematkanlah rasa kesetiaan kepada raja dan negara. Tautkanlah kasih sayang antara pemimpin dan rakyat. Eratkanlah perpaduan dan kesatuan di antara kami keluarga Malaysia. Limpahi hidup kami dengan keamanan dan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan berkekalan. Hindarkan kami dari sebarang kesusahan dan penderitaan. Amankanlah kami dari pertelingkahan dan perselisihan. Jauhkanlah kami dari sifat keji dan benci-membenci, hasad dengki dan iri hati, agar kami dapat hidup dalam keadaan aman dan damai, harmoni dan sentosa, mempercayai dan menghormati, bergandeng bahu dan bertolong bantu yang menjadi tunjang kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara kami selama ini. Tunaikanlah ya Allah segala harapan dan cita-cita agar kami dapat berbakti dan berjasa kepada agama, nusa bangsa dan negara tercinta dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha merahmati lagi Maha menguasai. Allahumma ya Hafiz ya fa'ala lima yurid. Ya Allah, kurniakanlah negara tercinta Malaysia amnya dan negeri Pahang Darul Ma'mur khususnya keberkatan, kemakmuran dan kejayaan dengan selamat dan sejahtera dari segala mara bahaya, bala bencana, petaka musibah, wabak penyakit dan huru-hara. Di samping Engkau jadikan kami keluarga Malaysia yang sentiasa mensyukuri akan nikmat-Mu serta kekalkanlah kami dalam kebersamaan dan kebersatuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafia, Kadi Daerah Kuantan, di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Untuk makluman hadirin, majlis perasmian pada pagi ini sedang disiarkan secara langsung di saluran TV1. Aspirasi keluarga Malaysia telah berjaya diterjemah kepada pelbagai program penciptaan manfaat agar matlamat kebahagiaan dapat dirasai oleh setiap keluarga Malaysia, termasuklah di Pahang Darul Makmur. Untuk itu, kita teruskan acara pagi ini dengan ucapan aluan dari Tuan Rumah Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Pahang Darul Makmur. Dijemput Yang Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang Kepentas Utama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin bin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara.
Yang berhormat Menteri-Menteri, Yang berhormat Timbalan Menteri, Yang berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin bin Ishak, Yang berhormat rakan-rakan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang, Yang bahagia Datuk Seri, Yang bahagia Datuk-Datuk, Yang bahagia Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Yang bahagia Ustaz Ahmad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, Kodi Daerah Kuantan yang baca doa tadi, seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat serta keizinannya, kita diberi daya dan upaya untuk berkumpul dalam Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Pahang pada hari ini yang membawa tema Keluarga Malaysia Teras Pertahanan Negara. Saya ingin mengucapkan sekalum penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana akhirnya program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini tiba juga di bumi Pahang Darul Makmur pada pagi ini. Ibarat sirih pulang ke ganggang. Sesungguhnya kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri memang dinanti-nantikan oleh orang Pahang. Bagi kami, Yang Amat Berhormat Datuk Seri adalah pemimpin negara dari Pahang yang berjaya menyelamatkan negara dari kemelut politik tanah air yang tidak berkesudahan sehingga merugikan rakyat. Dengan berkat kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, suhu politik negara telah berjaya diturunkan menerusi jalinan kerjasama dan persefahaman yang merentasi parti politik, sekaligus membolehkan pelbagai program kebajikan serta inisiatif membantu rakyat dapat dilaksanakan, khususnya melibatkan mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, tidaklah sempurna acara ini tanpa kerja keras seluruh ahli jawatankuasa yang terlibat, sama ada di peringkat kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri, terutamanya Jabatan Perdana Menteri, Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama atau SPADU bersama Kementerian Peneraju, iaitu Kementerian Pertahanan, serta kesemua kementerian dan agensi yang terlibat. Sesungguhnya, melalui jalinan kerjasama yang erat, bagai au dengan tebing, di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, saya dapati bukan saja kita dapat menganjurkan program jelajah semera ini, bahkan yang lebih penting, ia membawa manfaat kepada seluruh rakyat di negeri dan negara ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Kerajaan Negeri Pahang amat mengalukan penganjuran program seumpama ini. Kerana menerusi program sebegini, kita bukan saja dapat memperkenalkan bentuk-bentuk perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan, tetapi ia dapat memberi peluang kepada rakyat di negeri ini berkumpul dalam suasana menghibah sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Keluarga Malaysia Teras Pertahanan Negara, program jelajah ini bukan sekadar menyuntik semangat patriotisme dalam jiwa anak-anak Malaysia melalui pameran-pameran aset ketenteraan yang tersedia, tetapi yang lebih penting, tema ini turut membawa mesej dan menyeru kita semua agar bersatu padu di bawah payung penyatuan keluarga Malaysia. Kita di Malaysia ini cukup bertuah kerana dapat hidup dengan aman dan harmoni. Sifat toleransi yang dipupuk zaman berzaman membolehkan kita hidup bersama sebagai keluarga Malaysia yang sejahtera. Inilah yang perlu kita pertahankan sebagai keluarga Malaysia. Sejarah dunia merekodkan bagaimana kuasa-kuasa besar dunia seperti Empire Ottoman, Empire Rome, Empire China runtuh disebabkan persengketaan dan wujudnya gunting dalam lipatan sesama mereka. Dan inilah yang perlu kita elakkan bagi memastikan masa depan Malaysia yang sejahtera untuk anak cucu kita terus dapat dipertahankan sampai bila-bila. Oleh itu saya menyeru pada hari ini mengajak seluruh keluarga Malaysia, terutamanya keluarga Pahang, untuk bersama-sama kita berpegang teguh kepada prinsip rukun negara dan juga perlembagaan persekutuan yang menjadi teras utama kedaulatan negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, Alhamdulillah, Negeri Pahang sejak 4 tahun yang lalu
telah mencipta kemajuan yang ketara, hasil pembangunan yang telah dirancang secara berfokus dan sistematik. Kejayaan perancangan pembangunan ini terhasil daripada kestabilan politik dan ekonomi yang telah kita bina. Meskipun berdepan tempoh pandemik COVID-19 yang panjang, namun alhamdulillah, kejayaan yang kita capai ini saya boleh rangkumkan menerusi 4 kejayaan yang besar. Yang pertama sekali ialah peningkatan kutipan hasil pendapatan negeri yang konsisten tahun demi tahun. Untuk maklumat yang amat berhormat Datuk Seri dan tuan-tuan sekalian, hasil kejayaan negeri pada tahun 2019 ialah sebanyak 847 juta ringgit. Pada tahun 2020, kita meningkat sebanyak 850 juta ringgit. Pada tahun lepas meningkat kepada 866 juta ringgit. Dan pada tahun ini sehingga Oktober, Kerajaan Negeri Pahang telah berjaya mengutip hasil melebihi 1 bilion ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini meletakkan Negeri Pahang duduk sama rendah, berdiri sama teguh dengan negeri-negeri maju yang lain, iaitu Johor dan Selangor. Sekarang ini di Malaysia Barat ada 3 je negeri yang boleh masuk kelab 1 bilion. Pahang, Selangor dan Johor. Yang kedua ialah kejayaan Negeri Pahang menarik pelaburan berjumlah 20.56 bilion ringgit. Pada tahun ini Kerajaan Negeri Pahang mensasarkan kutipan untuk pelaburan asing berjumlah 18 bilion ringgit. Tetapi sehingga kini kita telah mencapai pelaburan asing sebanyak 21 bilion ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga ialah pengurangan hutang kerajaan negeri. Pada tahun 2018, ketika pemerintahan 22 bulan, hutang kerajaan negeri sebanyak 3.31 bilion ringgit. Saya masih ingat ketika mesyuarat pertama kali kewangan negara dipaparkan kedudukan hutang kerajaan negeri kepada kerajaan persekutuan. Dipaparkan seperti skrin seperti ini. Ramai yang ada ketika itu. KSU ada, menteri-menteri ada yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu. Dan alhamdulillah, untuk makluman keluarga Malaysia dan keluarga Pahang, daripada 3.31 bilion ringgit, kedudukan hutang kerajaan negeri Pahang sekarang ini cuma tinggal 952.21 juta ringgit saja. Dan yang keempat ialah kejayaan penyaluran bantuan dan program kebajikan kepada rakyat Pahang berjumlah 78 juta ringgit. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, seiring dengan peningkatan hasil, pelbagai bantuan dan insentif kebajikan telah disalurkan kepada rakyat Pahang yang berjumlah lebih kurang 78 juta ringgit menerusi bantuan Prihatin Pahang, program Kebanggaan Pahang, program Pemekasaan Wanita dan Warga Emas. Yang menariknya ialah bantuan ini disalurkan terus kepada rakyat, merentasi segenap generasi daripada bayi yang baru dilahirkan, pelajar, anak muda, pengantin baru yang kahwin kali pertama, sehinggalah kepada warga emas tanpa mengira batas bangsa, agama maupun politik. Malahan menerusi Belanjawan 2023 yang saya umumkan baru-baru ini juga, pelbagai lagi pembangunan, sumbangan dan inisiatif akan kita laksanakan pada tahun hadapan. Ini disebabkan kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 1.071 bilion ringgit bagi perbelanjaan mengurus agar manfaat kejayaan yang dikecapi oleh kerajaan negeri akan dapat dinikmati dan dikongsi oleh segenap lapisan masyarakat di negeri ini. Untuk itu saya mengambil kesempatan di sini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan supaya terus memberi kepercayaan dan mandat kepada Kerajaan Barisan Nasional pada Pilihan Raya Umum yang ke-15 untuk terus mentadbir negeri dan negara agar segala perancangan yang telah kita rancang akan dapat kita laksanakan demi kestabilan negara dan negeri dan kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya, Kerajaan Barisan Nasional berpegang kepada prinsip tiada janji lihat bukti
kepada rekod pentadbiran kami yang ternyata mengutamakan rakyat. Prinsip ini sekaligus berlawanan dengan prinsip parti-parti lain yang mirip kepada sewenang-wenangnya menabur janji namun dimungkiri. Laksana peribahasa lama berbunyi, beralih kain di balik rumah, beralih cakap di balik lidah, yang membawa maksud tidak menepati janji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menyentuh mengenai program jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Pahang ini, saya difahamkan terdapat pelbagai acara dan jualan yang disediakan untuk rakyat di negeri ini. Selain pameran aset ketenteraan yang disediakan di pekarangan Stadium Darul Makmur, antara program yang disediakan di 2 lokasi, iaitu Karnival Kejaya Jamming Kerja Keluarga Malaysia dengan penyertaan sebanyak 20 majikan yang menawarkan sebanyak 2,000 pekerjaan untuk diisi. Selain itu, turut diadakan seminar percuma yang melibatkan pelbagai topik menarik, demonstrasi oleh kementerian dan agensi, persembahan kebudayaan, sukan rakyat, kejohanan e-sport, pertandingan bintang patriotik serta banyak lagi program yang bersesuaian dengan pelbagai peringkat umur. Saya menyeru supaya marilah kita beramai-ramai memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Pahang yang diadakan selama 3 hari ini sebagai tanda sokongan kita terhadap aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang mahukan seluruh rakyat di negara ini saling bekerjasama, tolong-menolong dan bersemangat toleransi yang tinggi, laksana bulat air kerana pembentung, bulat kata keluarga Malaysia kerana muafakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya lagi sekali mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa daripada Kementerian Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri yang bekerja keras memastikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Pahang dapat dilaksanakan dengan jayanya. Saya berdoa semoga Negeri Pahang ini terus dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar rakyatnya dapat hidup dalam suasana yang aman, damai, sejahtera dan makmur. Marilah kita bersama-sama memelihara nikmat keamanan dan kesejahteraan serta perpaduan erat antara kaum yang telah kita kecapi hari ini agar ia dapat diwariskan dari generasi ke generasi, sekaligus memastikan negeri Pahang dan negara Malaysia terus aman, makmur dan sejahtera. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosli bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang, di atas ucapan aluan itu tadi. Aspirasi keluarga Malaysia yang akan terus dijayakan bersama-sama dengan kerajaan negeri melalui 3 hari yang cukup padat dengan pelbagai program berbentuk perkhidmatan kepada rakyat. Ya, betul tu Hazel dan Terence. Bukan saja kita akan duduk, makan dan ketawa bersama, malah kita akan menyelesaikan masalah bersama. Dan jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini, platform yang akan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga yang besar. Konsep hidup berkeluarga ini sangat mudah difahami sebenarnya dan dekat dengan hati kita. Ibarat kata pujangga, banyak perkara boleh mengubah kita. Tetapi kita sentiasa bermula dan berakhir dengan institusi keluarga. Untuk itu, sama-sama kita pendengarkan amanat dari Ketua Keluarga Malaysia. Majlis dengan ini segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri ke pentas utama. Dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli bin Wan Ismail, Menteri Besar Pahang. Yang berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein,
Menteri Kanan Pertahanan merangkap Menteri Peneraju, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Pahang. Yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang, yang berbahagia KSN, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, yang berhormat ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri Pahang, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya ucapkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat berkumpul hari ini bagi menjayakan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ataupun JAKM Negeri Pahang di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sultan Ahmad Shah. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Pahang, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosli bin Wan Ismail, Menteri Besar dan seluruh warga Kerajaan Negeri selaku tuan rumah. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kementerian Pertahanan, MINDEF, sebagai Kementerian Peneraju, khususnya kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein selaku Menteri serta seluruh keluarga MINDEF di atas penganjuran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia siri ke-12 di Pahang ini. Untuk makluman, program JAKM di Pahang ini merupakan destinasi yang terakhir sebelum PRU ke-15 yang akan berlangsung dan berakhir dengan pengundian pada 19 hari bulan November nanti. InsyaAllah, jika diberikan peluang untuk meneraju kerajaan ini, program yang terhenti sebentar ini akan disambung semula selepas PRU ke-15 nanti. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, kerajaan sentiasa memastikan keluarga Malaysia di negeri ini sentiasa hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni, selaras dengan konsep keluarga Malaysia yang berpaksikan 3 teras utama, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Konsep tersebut yang mula diperkenalkan sewaktu saya mula menggalas amanah sebagai Perdana Menteri pada 22 Ogos 2021 sudah semakin sebati dengan seluruh rakyat pada hari ini, khususnya di negeri Pahang ini. Konsep ini melambangkan keteguhan negara yang berlatarkan pelbagai agama dan bangsa, serta bersifat inklusif, dilengkapi nilai institusi kekeluargaan yang sentiasa berperanan membela nasib dan memastikan tiada siapa yang terpinggir. Saya amat gembira melihat keluarga Malaysia di negeri ini yang mampu hidup secara harmoni dan saling membantu antara satu sama lain seperti sebuah keluarga, ibarat lemah menapis, condong menopang. Saya yakin dengan menjunjung semangat keluarga Malaysia, kita bukan sahaja dapat mewujudkan kestabilan politik dan ekonomi, malah dapat mengekalkan keharmonian dan kemakmuran yang dinikmati oleh setiap lapisan rakyat. Amalan ini juga selari dengan nilai tasamuh atau toleransi yang menjadi acuan dalam mengukuhkan keharmonian masyarakat majmuk seperti yang saya ingin terapkan dalam diri seluruh keluarga Malaysia. Nilai tasamuh yang dituntut di dalam Islam ini
bukan saja membolehkan rakyat terus membangun sehingga dihormati, tetapi juga dapat mengelakkan daripada sebarang perbalahan yang sia-sia. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, negara mengharungi tempoh sukar sejak kebelakangan ini. Bermula dengan pandemik COVID-19 dan kini berhadapan pula dengan krisis geopolitik dunia serta perubahan iklim global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan makanan. Namun berkat kerjasama keluarga Malaysia serta kecekapan tabik urus kerajaan membolehkan kita keluar daripada kemelut ini dan terus fokus kepada pemulihan ekonomi negara. Hari ini, prestasi ekonomi negara adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK sebanyak 8.9% pada suku kedua berbanding 5% pada suku pertama tahun 2022. Kerajaan juga berjaya mengembalikan pasaran buruh ke tahap guna tenaga penuh dan kadar pengangguran pada bulan Ogos 2022 ialah 3.7%, jauh lebih rendah berbanding bulan Ogos 2021 iaitu 4.6%. Alhamdulillah, Malaysia juga diiktiraf sebagai negara ke-18 paling aman di dunia daripada 163 negara dan kedua di Asia berdasarkan Indeks Keamanan Global ataupun Global Peace Index 2022 yang mengukur kedamaian global di dunia. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC pula telah berjaya menarik pelaburan bernilai 5.3 bilion ringgit ke negeri ini yang akan mewujudkan lebih 3,300 peluang pekerjaan baru dalam kalangan keluarga Malaysia Pahang tahun ini. Kadar inflasi negara juga mencatatkan penurunan kepada 4.5% pada bulan September 2022 berbanding 4.7% pada bulan Ogos 2022. Dan kadar ini lebih rendah berbanding dengan negara serantau dan negara-negara lain. Sebagai contoh, berbanding dengan zon Eropah, zon Euro, sebanyak 10% inflasi mereka. Amerika Syarikat 8.2%, Thailand 6.4%, Filipina 6.9%, Republik Korea 5.6%. Bagi mengurangkan beban kos sara hidup keluarga Malaysia, kerajaan telah menyalurkan subsidi sebanyak 77.7 bilion ringgit, iaitu subsidi yang terbesar dalam sejarah negara kita. Daripada jumlah itu, subsidi untuk petrol, diesel dan LPG sebanyak 41.7 juta bilion. 41.7 bilion ringgit. Subsidi minyak masak paket 1 kilogram dan minyak botol sebanyak 3.0 bilion ringgit. Subsidi bil elektrik sebanyak 5.8 bilion ringgit. Bantuan-bantuan lain seperti tunai, pendidikan, pengangkutan dan pertanian sebanyak 25.7 bilion ringgit dan kepenggunaan lain-lain sebanyak 1.5 bilion ringgit. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, pada 7 Oktober yang lalu, kerajaan telah membentangkan bajet 2023 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Bersama yang merupakan bajet terbesar dalam sejarah negara kerana memperuntukkan sebanyak 372.3 bilion ringgit untuk memberi manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia. Bajet ini bukan sekadar manifesto,
kerana mempunyai kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan yang mencakupi keperluan semua lapisan masyarakat bagi memastikan tiada keluarga yang tercicir sama ada di Ceruk Desa atau di bandar B40, N40, pelajar, OKU, wanita, usahawan dan sebagainya, semua mendapat manfaat. Dalam mencapai aspirasi ini, sebanyak 1 bilion ringgit diperuntukkan bagi menyahut program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia, yang mana kita mensasarkan kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025. Fasa pertama di Pahang melibatkan 8 lokaliti yang akan memanfaatkan 178 ketua keluarga ataupun ketua isi rumah, iaitu Kampung Bohor Baru dan Perkampungan Orang Asli Queen Lengut di daerah Bera, Kampung Kecau Tui, daerah Lipis, Kampung Lada, daerah Jerantut, Kampung Bolok, daerah Temerloh, Kampung Pasir Panjang, daerah Pekan, KOA, Cenan, Cerah, daerah Cameron Highland, Kampung Orang Asli KOA, Kampung Orang Asli Langkap Lama, daerah Rompin, dan Kampung Orang Asli Tunggau, Pos Enjang, daerah Lipis. Kerajaan turut menaikkan bantuan awal persekolahan daripada RM100 kepada RM150 dan akan diberikan kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapa mereka. Di bawah inisiatif Cahaya Mata Keluarga Malaysia. Tadi Pahang siapa kahwin dapat duit. Ini kita bagi pula kepada ibu yang melahirkan anak. Akan diberikan sebanyak RM500 one off kepada setiap ibu yang melahirkan. Golongan belia juga bakal menerima kredit e-dompet menerusi inisiatif e-pemula sebanyak RM200 bagi 2 juta belia berumur 18 hingga 20 tahun serta pelajar sepenuh masa berumur 21 tahun ke atas. Kita bagi RM200. Dulu ada kerajaan dulu yang bagi RM30. Itulah bezanya antara kerajaan hari ini dengan kerajaan yang dulu. Bagi golongan wanita, saya tengok ramai wanita tadi, usahawan wanita pun ada. Bagi golongan wanita, sejumlah RM235 juta disediakan sebagai dana pembiayaan tersedia khas di bawah skim Semarak Nita BSN, Tekun Nita di bawah Tekun, Dana Nita Mara dan BIS Lady Bank Rakyat agar lebih ramai wanita mencuburi bidang keusahawanan. Sementara itu, ketua isi rumah yang berpendapatan di bawah 2,500 yang memiliki 5 anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM2,500 dan ini merupakan bantuan tunai terbesar dalam sejarah negara kita. Insya-Allah segala inisiatif tersebut akan dapat dilaksanakan sekiranya kerajaan baru yang bakal dibentuk di bawah kepimpinan saya diberikan mandat pada PRU15 supaya bajet ini dapat dibentangkan semula di Dewan Rakyat, dibahaskan dan diluluskan. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, untuk negeri Pahang, saya ingin memaklumkan beberapa insentif dan juga bajet yang telah pun disediakan. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak RM1.307 bilion untuk menaik taraf dan menyelenggara jalan persekutuan di Pahang. Sekaligus akan membuka kawasan baru dan merancangkan pertumbuhan ekonomi
serta meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Sebanyak RM572.8 juta telah diperuntukkan bagi projek-projek pembinaan dan menaik taraf jambatan serta jejantas bagi memastikan keselamatan dan keselesaan keluarga Malaysia di Pahang ini. Kerajaan juga komited di dalam melaksanakan pakej Central Spine Road sepanjang Kuala Krai, Kelantan ke daerah Bentung sejauh 350 km tanpa tol dengan kos projek sebanyak RM8.7 bilion yang dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2026. Dalam sektor pendidikan di Pahang, terdapat 40 projek baru dan sambungan sekolah serta institusi pendidikan dengan kos sebanyak RM754 juta di bawah Rolling Plan kedua RMK 12 tahun 2022. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 13 projek telah siap sepenuhnya, 18 projek sedang dalam pembinaan dan 9 projek berstatus prabina. Dalam bidang kesihatan, sebanyak 2 klinik kesihatan juga sedang dibina dengan kuartus Bandar Raub dan Kuala Triang Bera melibatkan peruntukan sebanyak RM40 juta yang dijangka siap tahun hadapan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB pula telah memperuntukkan sebanyak RM3.32 bilion bagi 101 buah projek pembangunan di Pahang dengan pecahan 39 projek baru dan 62 projek sambungan untuk keselesaan keluarga Malaysia. Di bawah KPLB, sebanyak 60 unit rumah dibina dan 2,250 unit dibaik pulih yang keseluruhannya sebanyak 2,310 unit di bawah program perumahan rakyat keluarga Malaysia yang melibatkan peruntukan sebanyak RM36 juta yang memberi manfaat kepada lebih 11,500 ahli isi rumah luar bandar. Bagi membantu golongan berpendapatan rendah di Pahang, sebanyak 12,444 unit rumah di bawah program Rumah Mampu Milik di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah siap dibina. Sebanyak 2,171 unit dalam pembinaan dan 3,905 unit lagi dalam perancangan menjadikan keseluruhan sebanyak 18,520 unit. Tuan-tuan puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, bagi menghadapi monsun Timur Laut, sebanyak RM1.8 bilion disediakan di bawah projek tebatan banjir dan baik pulih hakisan pantai termasuk di Kampung Tanjung Batu Pekan dan rancangan pemulihan koridor Sungai Triang dan Sungai Semerting Mukim Pelangai di Bentung serta Pelan Induk Saliran Mesra Alam Bandar Bera. Terdapat projek perintis kawalan hakisan dan kelodak di kawasan bercerun Cameron Highland yang melibatkan kos RM6.0 juta bagi mengurangkan masalah serta meningkatkan kelancaran sistem saliran. Sejumlah RM1.215 bilion akan dibelanjakan untuk pembinaan 2 loji rawatan air baru, 5 projek penambahbaikan loji rawatan air dan muka sauk, 7 projek pembinaan tangki air untuk sistem agihan dan 1 program non-revenue water ataupun NRW bagi membantu menyelesaikan masalah bekalan air di Pahang. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, itulah sebahagian daripada projek-projek yang disediakan oleh kerajaan untuk negeri Pahang. Akhir kata, sekali lagi saya
saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat MB Pahang selaku tuan rumah pada hari ini yang memberikan dukungan dan sokongan kepada kita untuk menjayakan majlis ini. Begitu juga dengan Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin selaku Menteri Peneraju serta kaki tangan dan pegawai-pegawai MINDEF. Akhir kata saya akhiri ucapan dengan bidalan, kerana sabut tebal, tempurungnya pun menjadi kebal. Keluarga yang sentiasa diikat dengan kasih sayang akan andal menghadapi apa jua cabaran. Sesungguhnya, tiada yang lebih penting selain menjaga keluarga. Dengan kata-kata dan harapan tersebut, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Pahang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas ucapan perasmian itu tadi. Pohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kekal berada di atas pentas utama bagi penyempurnaan gimmick perasmian. Dan dipersilakan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan Div-Div Kehormatan untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pentas. Dipersilakan. Baik, gimmick perasmian pada pagi ini mengetengahkan alat kebudayaan negeri Pahang iaitu Gendang Pahang. Ya, betul Tur Hazel. Gendang Pahang ini juga dikenali sebagai bujang hilir yang merupakan alat paluan yang sering dipersembahkan ketika adat istiadat istana dan majlis perkahwinan. Baik, untuk itu apa kata kita semarakkan semangat keluarga Malaysia dengan mendengarkan paluan unik Gendang Pahang. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri sebagai simbolik pelancaran Majlis Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Pahang. Dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat 3 paluan Gendang Pahang dengan kiraan 3, 2, 1. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk penyempurnaan perasmian JAKM di destinasi ke-12 Pahang Darul Makmur. Dan mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Div-Div Kehormatan untuk terus kekal berada di pentas bagi acara seterusnya. Adat resam berkeluarga, ada suka dan duka. Jika ada antara ahli keluarga kita yang ditimpa musibah, ahli keluarga lain juga turut terasa tempiasnya. Sejak destinasi pertama sehingga destinasi ke-12 ini, Yang Amat Berhormat Ya, begitulah ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merasmikan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Pahang. Terima kasih untuk perkongsian tersebut. Seperti mana yang dinyatakan oleh sahabat kita Terence tadi, walaupun kita merasa susah tetapi sahabat-sahabat dan juga keluarga di sekeliling merasa susahnya. Juga seperti perumpamaan cubit per kiri per kanan terasa jua. Doktor, kita melihatkan perumpamaan itu amat tepat sekali untuk kita membawakan gambaran bahawasanya ini sesuatu yang perlu untuk diterjemahkan supaya kesusahan, kesenangan itu dirasai dan juga dilalui secara bersama, Doktor. Baik, kita memang dalam sebuah negara kita tidak dapat lari daripada cabaran-cabaran. Yang kita di Malaysia, kita akan tengok pada setiap tahun kita akan ada melalui bencana. Ya.
kita akan ada masalah kesihatan seperti baru ni macam COVID. Ya, kalau bencana ni banjir. Ya. Kemudian kalau ekonomi ni kemerosotan ekonomi ataupun inflasi dan sebagainya. Yeah. Jadi inilah masanya saya kira semua orang kena berganding bahu untuk memastikan kerajaan dan rakyat kena sama-sama. Kena sama-sama memainkan peranan untuk membolehkan mereka pertama sekali dia memahami keadaan semasa. Ya. Kalau mereka perlu berkorban lebih daripada yang sepatutnya, maka mereka juga mesti sanggup berkorban. Kalau tidak, maknanya negara kita tidak akan dapat kemajuan ini tidak boleh dicapai dengan mudah. Mana-mana saja kerajaan dalam negara pun, walaupun kita kata negara kaya seperti Amerika Syarikat, Britain, Jerman dan sebagainya, mereka juga tetap menghadapi masalah ekonomi. Jadi mau tidak mau bahawa kerajaan mesti ada plan. Ya, dan plan pun telah dibuat, betul. Maknanya kita telah ada belanjawan yang telah dibentangkan. Tapi kalau kita tidak plan sebaik-baiknya, kita akan gagal. Ini yang dikatakan kalau kita tak buat plan, maknanya kita akan fail to plan, maknanya plan to fail. Itu dia punya kata kunci dia. Maknanya kalau kita tidak plan betul-betul, maksudnya kita akan plan untuk gagal. Jadi Malaysia insya-Allah maknanya dalam tempoh ke depan ini, kalau betul-betul negara dapat memacu ekonomi dengan baik, kita akan dapat mengatasi masalah-masalah ini. Mengatasi masalah melalui perancangan dan sebagainya itu juga memerlukan kerjasama gerak kerja yang bagus. Kita melihat apabila kita menghadapi pandemik COVID-19, perancangan dilaksanakan dan kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk kita berperang dengan pandemik COVID-19. Kini kita juga akan menghadapi segala mungkin kemungkinan banjir dan juga recession ataupun kemerosotan ekonomi secara bersama. Jadi apakah perlu untuk kita melihat usaha-usaha ini bukan sahaja diteruskan daripada peringkat atas, di peringkat kepimpinan, tetapi juga turut mendapat sahutan dan juga sambutan daripada akar umbi, Doktor. Betul. Ini memang perlu ada. Maksudnya pemimpin dan rakyat ini dia memang tidak boleh dipisahkan. Dia memang kena keadaan itu mesti kekal pada setiap masa. Jadi maksudnya selagi ada pemimpin dan selagi ada rakyat, dia mesti ada penyambung dia. Penyambung itu adalah melalui program-program yang dibuat. Jadi kalau kita tengok dalam konsep keluarga Malaysia ni, kita tengoklah maknanya semua bentuk bantuan dan sebagainya, sama ada belia, sama ada wanita, keusahawanan, kepimpinan, Felda, kita tengok Angkatan Tentera Malaysia, kemudian Kemas dan sebagainya, semuanya akan diberikan bantuan untuk mereka dapat menghadapi keadaan-keadaan ini. Tapi itulah pada masa yang sama, rakyat bawahan pun mesti akan dapat melihat maksudnya dasar-dasar yang dibuat itu sebenarnya untuk kebaikan mereka. Dan mereka mesti mengapresiasikan. Jangan sampai ada yang macam baru ni kata-kata orang bagi peranti siswa, lepas tu datang siswa jual pula. Aduh, ini tak boleh. Ini kalau berlaku macam ini, maksudnya kita tak appreciate. Kerajaan bagi bantuan, kita pun jual bantuan itu. Kerajaan bagi baju, kita bagi jual. Ini tak boleh. Jadi benda-benda ini kita mesti tanamkan. Mesti ada doktrinkan ke dalam minda masyarakat Malaysia ini, jangan bersifat seperti ini. Kita sebagai keluarga Malaysia, kita kena faham. Maknanya kita mesti ada tanggungjawab dan amanah yang mesti diselesaikan, membantu kerajaan untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi pada setiap masa. InsyaAllah. Kita juga sedang mengira detik untuk pilihan raya umum ke-15. Jadi suasana itu mungkin akan berbeza, kehangatan itu sudah pun mula dirasai. Cumanya apabila kita bercerita tentang demokrasi ini, yang memang benar kita ada ruang untuk memilih mana-mana parti, mana-mana pemimpin yang kita rasakan kita gemar ataupun sesuai untuk memimpin negara. Tetapi yang pentingnya adalah kita berdemokrasi, mengundi dan juga berpolitik dalam cara yang aman. Jadi bagaimana kita menggambarkan suasana politik yang aman itu kalau tidak kita gambarkan seperti negara lain yang ada rusuhan, ada perkara-perkara yang bersifat kekasaran fizikal dan sebagainya. Berbeza dengan Malaysia, kita perlu meletakkan keamanan itu sebagai tunjang bagi demokrasi. Ya. Politik matang ialah politik yang aman. Kalau politik tidak matang, kita tidak akan jumpa politik yang aman. Jadi macam kita di Malaysia memang kita hadapi keadaan-keadaan di mana kadang-kadang ada sedikit kekecohan dalam waktu-waktu berkempen pilihan raya dan sebagainya. Cuma saya nak highlightkan pada kali ini, sebab pada kali ini kita ada undi 18. Saya sebagai wakil Daripada Malaysia Pahang juga, kami baru ni buat wacana, buat satu forum tentang undi 18 tahun ni. Jadi kita nak menyedarkan kepada orang muda. Sebab orang muda ni adalah pengganti kepada generasi yang akan datang. Keamanan ataupun kematangan politik juga datang daripada yang mengundi 18 sekarang ini. Bukan yang umur dah 50-60 tahun. Jadi maksudnya yang baru ni kena faham betul-betul bahawa mereka mesti memahami politik yang sebenarnya dan bagaimana mewujudkan keamanan dalam politik. Kita boleh berdemokrasi,
Tapi demokrasi itu mesti demokrasi yang terpimpin. Demokrasi yang benar-benar ada dia punya landasan-landasan yang tertentu. Supaya politik itu kalau bila kita amalkan, betul-betul dia demokratik. Dia bukan autokratik. Dia mesti berjalan mengikut landas-landas demokrasi yang dibenarkan. Apa perincian sebenar berkenaan demokrasi terpimpin itu, Dr.? Demokrasi terpimpin, ya. Demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang berasaskan kepada peraturan dan undang-undang yang ada. Kalau kita tidak dapat ikuti peraturan-peraturan dalam demokrasi, tentu saja maknanya ada orang yang tidak menjalankan tanggungjawab dan amanah. Jadi maknanya sistem demokrasi itu tak akan jadi yang kita terpimpin dan kita sucikan demokrasi itu. Dia akan jadi demokrasi yang kotor, kita kata. Walaupun demokrasi tapi semua orang tak percaya. Kita tak nak macam tu. Kita nak demokrasi orang betul-betul percaya. Yang menang memang betul-betul menang. Bukannya maknanya orang yang menang tu adalah orang yang tidak menang sepatutnya. Jadi okey, kita gunakan saluran yang betul. Ya, saluran yang betul. Pemimpin muda pun maknanya bila saya bimbang sebenarnya golongan muda ni tidak mengundi. Tapi sepatutnya mereka sedarlah. Mereka mempunyai tanggungjawab 18 tahun dan automatically mereka adalah berdaftar, pengundi berdaftar dan mereka mesti memangkah untuk mana-mana. Okey, baik. Seperkara lagi juga berkenaan tentang inisiatif Keluarga Malaysia. Kalau boleh kita gambarkan bersama dengan kita pada hari ini. Ada beberapa perkongsian inisiatif kesejahteraan, peruntukan subsidi ekonomi, bantuan Keluarga Malaysia dan sebagainya. Ini sebenarnya kita gambarkan sebagai antara perkara yang penting juga kerana bantuan, aspirasi dan juga sutikan daripada pihak kerajaan juga penting untuk menggerakkan keluarga Malaysia. Jadi bagaimana bantuan-bantuan seperti ini mampu dan juga boleh menjana bukan saja ekonomi tetapi pergerakan rakyat Malaysia lebih progresif. Betul. Peruntukan kalau kita tengok dalam dokumen ini menunjukkan bahawa peruntukan subsidi untuk 2022 saja ialah 77.7 bilion. Ini adalah satu jumlah yang memang sangat besar untuk sebuah negara, tetapi bagi menghadapi kemelesetan ekonomi dan sebagainya, ini memang satu tanggungjawab yang besar yang kerajaan terpaksa berkorban. Kita panggil berkorban. Tapi bila kerajaan berkorban, rakyat pun kena berkorban. Kita pasti bahawa wang sebanyak 77 bilion ini boleh sampai kepada masyarakat. Tetapi adakah dia dapat memberikan return of investment itu berlaku ataupun tidak? Kalau tidak ada return, maksudnya duit itu akan habis begitu saja. Macam kita kata, bagi bantuan itu tak dimanfaatkan. Bagi baja tak dimanfaatkan. Jadi kita kena faham di sini bahawa bila ada subsidi kerajaan, maksud subsidi kerajaan itu ialah sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk hanya mendapat bantuan semata-mata. Dapat bantuan tak selesai masalah. Orang kalau diberikan kail, dia boleh mengair dan dia boleh memajukan diri dia. Tapi kalau dibelikan saja, maknanya masuk dalam kuali, dia goreng, dia makan, habis. Itulah mana benda yang kita betul-betul kena faham dalam konsep subsidi. Okey, itu memerlukan aspirasi dan juga memerlukan komitmen bukan sahaja di peringkat kepimpinan tapi juga di peringkat akar umbi. Kita nak menyaksikan sedikit pandangan awam berkenaan tentang keluarga Malaysia dan juga jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Ayo sama-sama kita saksikan apa yang ingin disuarakan oleh antara segmen masyarakat dalam keluarga Malaysia bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, ini satu usaha yang baiklah untuk mempromosikan produk-produk orang-orang kita. Jadi harap benda-benda ini diteruskan kan, dan ruang untuk kita mengembangkan perniagaan lah. Tempat sangat selesa kan. Lepas tu kita boleh mendedahkan anak-anak kita dari segi keselamatan sebab macam-macam program yang dekat sini. Sangat menarik. Apa yang menarik di sini adalah kali ini di jelajah aspirasi keluarga Malaysia diterajui oleh Kementerian Pertahanan. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat sekarang ni, banyak askar-askar dengan jentera-jentera dia terada di perkarangan Convention Center ni lah. Sila mengunjung ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Pahang. Asal mana Pahang? Okey, jelajah aspirasi keluarga Malaysia berjeraya wara ataupun berjelajah ke seluruh negara. Doktor, dari segi pemahaman menyebarkan konsep dan juga dasar kerajaan, kita masih lagi menggunakan kaedah konvensional, menjelajah berjeraya wara bersama dengan masyarakat turun padang dan sebagainya. Memang kita hidup dalam dunia digital untuk menyampaikan secara paparan digital, tetapi apa kepentingannya untuk kita bersama-sama masyarakat turun padang dan juga meraihkan seluruh masyarakat secara bersama, Doktor? Ya. Ini sentuhan fizikal dipanggil. Sentuhan fizikal ni dia berbeza dengan sentuhan digital. Jadi tak nak walaupun kita dalam industri kita kata zaman era digital dan sebagainya, tetapi sentuhan secara fizikal
kedatangan seorang pemimpin berjumpa dengan rakyat itu sebenarnya ialah sesuatu yang saya rasa dia tak akan terhapus. Benda ini tidak boleh disampaikan hanya melalui konsep digital semata-mata. Jadi saya fikir dengan adanya perkembangan teknologi dan sebagainya, dia memang dapat meluaskan lagi capaian kepada akses kepada masyarakat di luar bandar dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, bila ada jelajah-jelajah ni, dengan turunnya pemimpin-pemimpin bertemu dengan rakyat, mereka ada sentuhan. Sentuhan dia, touching itu yang penting. Touching secara individu itu akan dapat memberikan kesan yang mendalam kepada pengunjung-pengunjung dan sebagainya, sebab mereka boleh betul-betul kenal siapa pemimpin mereka, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang amanah, siapa tidak dan sebagainya akan dapat dilihat. Jadi tak memada dengan penyampaian secara orang kata digital semata-mata. Kita mesti ada jelajah ni, sekarang dah 12 tempat dah. Ada mungkin 2-3 tempat lagi. Tapi saya kira kalau seluruh Malaysia boleh menerima kedatangan dan dapat akses kepada pemimpin secara fizikal, ini adalah satu perkara yang sangat baik untuk diteruskan. Okey. Saya terbaca ada satu laporan kita menghampiri suatu fasa kepada aging nation. Ya. Ini juga cukup menjadi isu yang banyak dibangkitkan berkenaan tentang yang tua dihormati, yang muda disantuni, untuk kita meletakkan bagaimana kita mengutamakan kepentingan dalam golongan veteran dan juga mengangkat orang-orang muda ini supaya menggerakkan negara secara bersama. Itu juga termasuk dalam konsep keluarga Malaysia. Jadi apa mungkin perancangan yang boleh kita lihat untuk memastikan supaya negara kita tidak terus stagnan ataupun berjeda ataupun terhenti pada suatu tahap yang aging nation itu menyebabkan negara kita terhenti dan tidak boleh maju ataupun one step further ahead. Negara menua. Memang kita dah termasuk dalam golongan hampir mungkin 2-30 tahun lagi, maknanya kita sudah menjadi seperti Jepun dan sebagainya, sudah ramai warga tua. Betul, saya fikir inilah untuk menyantuni warga tua ni kita kena belajar daripada sekarang, sebab dah ramai dah golongan yang orang kata berumur ni berada masih lagi maknanya dalam hidup dalam masyarakat, dan kemudahan-kemudahan mereka kepada mereka mesti terus dipertingkatkan. Mesti kita dah belajar dah ilmu yang berkaitan dengan orang-orang tua ni, mesti dah kita kena ada penyediaan kepada orang kata akses secara menggunakan wheelchair ke dan sebagainya di mana-mana bangunan. Saya fikir benda itu dah telah dimulakan. Dan kesedaran ini semakin berkembang dalam masyarakat kita, dan rumah-rumah orang tua kita tengok banyak sekarang. Kemudahan-kemudahan awam pun ada diberikan akses kepada orang-orang tua, orang-orang OKU dan sebagainya. Jadi ini sebahagian daripada perkara yang perlu diambil perhatian oleh negara lah, oleh kerajaan. Sebab kalau kita tinggalkan, kita nanti maknanya kita akan jadi satu komponen yang terpinggir. Dia marginalised dalam konteks negara kita, sedangkan pada masa yang sama kita terpaksa ada gabungan antara kalau pemimpin, pada pemimpin muda dan pemimpin yang baru dan pemimpin yang veteran. Begitulah juga dalam masyarakat, dia mesti ada kesinambungan di antara semua generasi ini, daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Okey, itu berkaitan tentang warga emas ataupun kita katakan golongan veteran. Saya pernah terbaca juga satu penulisan seorang ahli falsafah menyatakan kalau inginkan hasil dalam masa setahun, maka kita tanamlah sayur-sayuran ataupun jagung mungkin. Tapi kalau untuk bertahun-tahun lamanya, didiklah dan bentuklah anak-anak muda yang ada. Jadi peranan anak-anak muda ini penting, kerana mungkin kita tidak mahu anak-anak muda ini mengalami suatu kejumudan minda ataupun suatu kebejatan minda yang akan memungkinkan tamadun yang dibina selama ini dirosakkan oleh fahaman-fahaman ataupun perilaku anak-anak muda yang tidak bertepatan dengan pembangunan tamadun. Jadi apa yang mungkin boleh kita gambarkan berkenaan inilah masanya kita membina anak-anak muda yang berkualiti, Doktor? Baik. Saya ingat ini pun satu kebimbangan. Satu kebimbangan yang memang ada. Bila golongan masyarakat kita kata dewasa melihat kepada golongan-golongan muda, mereka nampak perkara ini sedang berkembang juga. Sebab kita dalam era internet ni kita tahu bahawa banyak maklumat boleh datang dengan sampai kita tak boleh nak terima maklumat tu. Kalau kita buka TikTok sebagai contoh, bermacam-macam benda. Kalau kita buka Facebook, macam-macam apa. Jadi apa sebenarnya pegangan yang diorang boleh pegang? Jadi di sinilah peranan, maknanya kalau kita nak wujudkan masyarakat berilmu tadi. Jadi kalau kita sebagai orang terpelajar dan sebagainya betul-betul mengikuti sistem pendidikan yang baik, maksudnya dia boleh filter ilmu-ilmu yang dia dapat. Dia boleh susun macam mana dia nak jadi. Jadi dengan cara ini saja, maksudnya generasi muda ini akan dapat at least dia bertahan dengan keadaan itu, dan dia boleh membentuk pemikiran dia yang selamat dan betul.
Kalau tidak, kita akan jadi satu masyarakat yang tak ada pegangan apa-apa. Apa saja yang ditujukan ataupun dihalalkan oleh orang lain, dia akan ikut. Maknanya kalau kita ada orang mengamalkan seks bebas, dia ikut. Kalau orang minuman keras, dia ikut. Kalau ini contoh benda-benda yang tidak baik. Jadi benda-benda yang ni yang kita takut. Sebab itu kalau kita macam kes dadah, kita tengok semakin bertambah hari demi hari, macam bentuk dadah dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya perkara yang amat membimbangkan. Tetapi senjatanya adalah pada pendidikan. Kalau maknanya setiap orang boleh memahami falsafah pendidikan kebangsaan yang dibentuk dalam negara kita ni, ada jasmani yang kuat, ada emosi yang kuat, ada empati yang kuat dan sebagainya, maka insya-Allah lah dia boleh bertahan dalam apa keadaan sekalipun cabaran yang dilalui dalam era maklumat ini, dia boleh berada di jalan yang betul. InsyaAllah. Doktor juga turut menyebut berkenaan tentang aplikasi media sosial ataupun teknologi maklumat. Kita sedia maklum kesan daripada pandemik COVID-19, keterdesakan kita untuk menggunakan teknologi secara total ataupun full throttle itu telah pun mula berkembang. Baik sama ada dari segi perniagaan, pendidikan, tujuan kita berkomunikasi, mungkin ada juga tujuan-tujuan lain seperti pelancongan dan sebagainya juga turut menggunakan ekonomi digital ataupun digital platform secara asasnya. Jadi apakah kita melihat unsur-unsur digital, media sosial dan juga media-media di peringkat alternatif ini boleh dijadikan satu instrumen penyatuan, bukan hanya kita bergantung kepada konvensional semata-mata, Doktor? Okey. Kita ambil sudut yang baiklah. Maknanya sama juga kita ada pisau, maknanya boleh membunuh dan kita boleh memotong benda-benda kan. Tapi sayur dan sebagainya. Jadi dalam era digital ini betul. Saya fikir walaupun dia satu kebimbangan macam saya sebutkan tadi, tetapi dia juga sebenarnya adalah satu advantage kepada kita. Advantage untuk kita mengembangkan. Ya, sama ada maknanya benda yang benar kita boleh kembangkan, kita boleh sebarluaskan, kita menyampaikan maklumat dan sebagainya dengan menggunakan digital. Dengan pantas. Maksudnya kalau kita bersiaran sekarang ni, walaupun kita berada di situ, tapi maknanya semua orang boleh dengar. Jadi itu salah satu daripada keistimewaan atau advantage kepada teknologi digital. Jadi macam mana kita nak pastikan benda ini berjalan serentak? Saya fikir tak maknanya kita mesti kena faham dan tahu apa prinsip-prinsip dan dasar-dasar penting bila kita berhadapan dalam dunia teknologi ni. Kita kena faham bahawa maknanya kalau kita baca sesuatu benda, contohnya kita tak boleh terima terus benda tu. Kita perlu ada tabayun bagi kita orang biasa. Kita kena tabayun dulu tengok. Bukan terus ambil dapat satu mesej kita terus send. Dapat satu mesej kita pun terus forward. Kita pun tak baca kadang-kadang. Walaupun amalan-amalan yang baik pun kadang kita pun tak buat. Kita hanya menyampaikan kepada orang. Itu pun tak baik secara keseluruhannya. Okey. Secara kesimpulannya Doktor, keluarga Malaysia, penerusan dan juga idea ini bukan hanya menjadi falsafah di bibir tetapi perlu diterjemahkan secara set tingkah laku. Apa harapan daripada Doktor sendiri? Amalan. Saya fikir amalan bukan saja ideologi. Kalau kita ada ideologi keluarga Malaysia saja tapi amalan tidak. Tidak dihayati, tidak dibuat, saya tidak fikir benda ni boleh sustain untuk tempoh yang lama. Maknanya walaupun kerajaan terus orang kata buat manifestasi untuk kesepaduan sosial dan sebagainya, tapi kalau rakyat tak menerimanya, tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berjiran dan sebagainya, maknanya benda ni tidak akan dapat dicapai dengan mudah. Memang dia ada cabaran yang panjang, tetapi in the making. Itu dia. Kita punya keadaan ni adalah keluarga Malaysia in the making. Kita kena usahakan. Okey. Baik, terima kasih Doktor kerana bersama kami pada pagi ini. Terima kasih kepada anda bersama dengan kami. Itu dia Profesor Madya Dr. Hassan Ahmad yang juga merupakan pengarah Institut Tamadun dan Kajian Strategi ITKAS Universiti Malaysia Pahang bersama dengan kami pada hari ini. Juga terima kasih kepada sahabat pelapor juga di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Kuantan Pahang. Ayuh beramai-ramai kita memeriahkan JAKM Kuantan Pahang yang akan berlangsung sehingga 30 Oktober 2022 sehingga esok. InsyaAllah banyak perkongsian dan juga pameran di Redway yang disediakan oleh agensi dan juga pihak-pihak yang terlibat. Terima kasih bersama dengan kami. Inisiatif Keluarga Malaysia sudah pastinya kita mengenepikan perbezaan, kita mencari titik persamaan untuk kita menjarakkan perpaduan antara masyarakat. Terima kasih Doktor sekali lagi. InsyaAllah dengan itu kita bersua lagi. Assalamualaikum. Salam Keluarga Malaysia.